Assalamualaikum guys, welcome back. Kesinambungan daripada kisah seorang usahawan yang pukul anak dia sampailah masuk hospital semalam. Semalam juga viral luahan hati seorang individu yang dipercayai anak kepada usahawan tersebut yang dipukul tu lah kan. Yang mana luahan tu dah diupload dekat Facebook. Panjang lebar juga sebenarnya luahan dia sampailah aku pun confused. Dia nak report kat polis ke dia nak report kat Facebook? Okey, apa-apa pun kita dengar dulu luahan daripada remaja yang dakwa dia dipukul oleh mak dia tu. Pada tarikh 14 hari bulan 6 2021 pukul 4 petang, mama pergi ketuk pintu bilik dan saya keluar dari bilik. Bapa tiri saya suruh saya duduk atas kerusi. Duduk dekat kerusi ke duduk atas kerusi? Dia kena berdiri ke dia kena duduk atas? Mama dan bapa tiri saya marah kerana saya buat status WhatsApp tentang mama. Bapa tiri saya menarik lalu menampar saya menggunakan tangan kerana saya lari dari mama. Dia memukul saya time suami saya keluar COD dan suami saya tak tahu apa yang telah saya lakukan. Mama saya memukul saya di kepala menggunakan telefon iPhone 12 Pro Max sebanyak 2 kali dan tak niat nak gelak. Dan menyepak saya di bahagian tekak kiri. Sini. Mama dan bapa tiri saya marah saya lagi dan lagi. Lepas tu mama saya ambil kayu hoki untuk memukul saya dan saya lalu melarikan diri. Mama menghayunkan kayu hoki dekat saya tapi saya lari berada di sebalik meja. Lepas tu bapa tiri saya ugut suami saya. Kalau suami saya bawa saya lari dari rumah, bapa tiri saya bagi tahu akan membuat report kes rogol dan mama saya bagi tahu kalau suami saya bawa keluar selangkah keluar pagar dari rumahnya, dia akan suruh bercerai. Talak dekat mak ke talak dekat suami? Mama saya tanya, "Mung nak duduk ngetok tua mung ko?" Lepas tu dia menyuruh bapa tiri saya mengambil hanger untuk memukul saya jika saya mengatakan ya untuk tinggal bersama mertua saya. Sekian dari saya. Saya inginkan keadilan untuk saya sebagai anak yang teraniaya. Sejak dari kecil, saya dipukul dengan mama dan bapa tiri saya. Saya harap buat pengajaran untuk semua. Saya bukan tak sayang mama, tapi saya kalih doh sebab kono pokok sokmo. Saya nak tanya, kalau kena dekat diri sendiri, saya rasa awak akan buat tindakan yang sama. Awak tidak duduk tempat saya, awak takkan tahu perasaan saya macam mana. Awak dah jawab dah kecaman netizen ni. Pandai budak ni. Dan ini adalah feedback daripada netizen pasal isu ni. Bila kau pelekehkan perihal agama, pasti kau akan terima balasan. Kehidupan kau sentiasa tak tenang dan selalu ditimpa porak-poranda. Siapalah yang duk support produk dia ni? Entah dari mana dia nuntut ilmu sampai boleh hasilkan produk sendiri. Anak perempuan seorang pun dipukul teruk-teruk macam tu. Tak kesian ke kat budak tu? Nanti kalau anak tu benci macam mana? Pukul kayu hoki tu kalau anak tak sempat lari boleh cedera masuk hospital. Silap-silap boleh buat maut. Teruk sungguhlah perangai. Lepas ni duk asing adik. Betul lah tu awak ambil tindakan report polis. Percaya dengan rezeki Allah lepas ni. Jangan tinggal solat. Takut nak komen lebih-lebih. Bukti bahawa kaya tapi tiada keberkatan tidak memberikan kebahagiaan. Kaya pun satu ujian, miskin pun satu ujian. So fikir-fikirlah, biarlah kita miskin harta tapi jangan kita miskin akhlak dan iman. Itulah satu-satunya punca kebahagiaan hidup kita. Solat 5 waktu, itulah yang beri kita ketenangan. Ibarat kita mandi sungai 5 kali sehari, tentu sejuk dan segar tubuh badan kita. Zikrullah pula makanan hati kita. Sedekah pengubat jiwa dan sakit hati kita. Memang kena mention ke kena pukul dengan iPhone 12 Pro Max? Nasib baik tak sebut storage sekali. Saya diketuk kepala dengan iPhone 12 Pro Max 512GB Midnight Blue preset. Tapi macam mana pun, tetap ada juga sebenarnya yang backup ataupun yang support usahawan tu. Katanya, Mama Korea ni baik. Nampak je macam tu, tapi hatinya baik sangat. Kata penjilat-penjilatnya kepada media. Setakat yang aku tengok, usahawan tu masih lagi belum buat apa-apa statement. Tapi kalau kata dah macam ni lah luahan daripada anak dia, berat juga sebenarnya. Sebab kalau kata kita tengok dekat media sosial diorang ni, bahagia sungguh. Wallahualam. Yang pertama, apa yang kita tengok dekat skrin boleh kata kebanyakannya tak sama. Kita nampak ada orang bahagia, tersenyum lebar dekat media sosial. Tapi in real life, dia tak pernah rasa bahagia sebab masalah peribadi, masalah family ataupun tempat kerja. Tapi untuk tunjukkan kepada orang lain yang dia tak bermasalah, terpaksalah dia berlakon. Pada aku, tak perlu nak kejar semua benda tu. Tak perlu jadi fake sebab kau takkan pernah puas. Kedua, ini benda yang ramai sebenarnya orang nampak dan orang dah kupas pun daripada isu yang terjadi, iaitu walaupun kau kaya, tapi bila kata engkau lupa dan juga lalai, bukan sahaja pada keluarga tapi juga pada Tuhan, takut nanti sampai ke sudah kau takkan bahagia. Tapi kena fikir juga sebenarnya, kalau kata dekat dunia kau dapat balasan, sebenarnya bukan untuk mengaibkan kau,
Tapi sebab Allah Subhanahu Wa Taala sayangkan kau dan bagi kau peluang untuk berubah dan bertaubat. Kalau tak nampak jugalah kan, aku tak tahu nak cakap apa. But anyway, same goes to us. Pandang sekeliling kita. Kadang-kadang Tuhan turunkan dugaan pada orang lain dan sampai pada mata ataupun telinga kita, itu sebenarnya peringatan untuk kita juga. Wallahualam. Dan akhir kata pepantun, jangan dipijak ranting yang patah. Takut nanti kaki luka. Jangan beli telefon mewah. Takut jadi senjata pula. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.